Hello guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya doakan semoga anda sentiasa berada di dalam rahmat dan lindungan daripada Allah Subhanahu Taala, dan terima kasih kerana masih lagi setia menonton channel Mistik Horror sebagai stesen anda untuk mendengar kisah-kisah seram. Kisah-kisah seram ini saya ambil daripada blog-blog tempatan, dan pada malam ini ada satu kisah yang saya nak kongsi dengan anda. Tapi sebelum saya kongsikan kisah ini dengan anda, silalah like, share dan subscribe. Jika anda dah subscribe, Alhamdulillah, terima kasih dan keladi. Jadi pada malam ini ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Tajuk dia, Hantu Jepun di Kubu Lama. Kisah ini saya alami sendiri lebih kurang dalam tahun 2013. Saya dan 4 orang kawan yang lain dalam perjalanan balik daripada kampung salah seorang rakan saya dekat Endau. Perjalanan pulang kami ke Johor Bahru akan melalui satu jalan yang famous dengan pelbagai kisah mistik dari dulu lagi. Kalau saya lalu kawasan ni, mata memang selalu meliar kiri dan kanan. Konon-kononnya nak cari manalah tahu ternampak berbola api ke, cahaya ke, tapi malangnya tak pernah nampak siapa-siapa yang biasa lalu jalan nak ke Mersing Endau daripada Johor Bahru memang akan tahu jalan yang ada kubu tinggalan askar Jepun. Ada lebih kurang 4 atau 5 biji kubu yang masih tersergam elok dekat kiri dan kanan bahu jalan. Berbalik kepada kisah seram saya. Sebelum kami bertolak balik, mak rakan saya ada pesan supaya berhati-hati semasa memandu. Dan ada satu lagi pesanan yang pelik, beliau suruh kami berhenti rehat dekat mana-mana untuk lepaskan waktu maghrib, kemudian baru boleh sambung perjalanan. Kami dengar, tapi tak adalah nak ambil serius atau apa, ambil pot sangat lah pesanan tu. Saya decide untuk duduk dekat sebelah seat pemandu. Time nak balik ni, memandangkan saya yang drive. Masa perjalanan pergi, rakan saya yang drive ni nama dia Fatin. Kami bertolak balik sekitar jam 6 petang. Sepanjang perjalanan, 3 orang lagi rakan yang duduk dekat belakang, mulut dia orang langsung tak berhenti bercakap. Ada je cerita dan yang lawak yang dia orang buat. Biasalah perempuan, time pergi excited, time nak balik pun excited. Tiba-tiba saya perasan dia orang dah makin slow dan akhirnya senyap. Lah rupanya dah tidur. Penat sangat lah tu. Jadi saya decide untuk tak nak tidur sebab nak temankan si Fatin ni. Dia drive dan pastikan perjalanan kami selamat. Sembang punya sembang, saya sempat keling jam pada meter. Dah pukul 7, dah nak maghrib. Tapi kami tak ada niat nak berhenti pun untuk berehat, seperti yang dipesan oleh mak rakan saya tadi. Langit belum lagi gelap. Kami sampai akhirnya dekat kawasan yang berkubu. Satu persatu kubu kami lepas. Saya masih lagi duk mengomel dengan Fatin dengan harapan dia tak mengantuk. Tujuan sebenarnya saya mengomel-ngomel ni sebab nak hilangkan rasa tak sedar hati. Sejak daripada lalu sebelah kubu yang pertama lagi, hati rasa macam ada benda yang tak kena. Sampailah dekat kubu yang terakhir, saya rasa jalan tu lurus je dan ada kubu Jepun yang terletak dekat sebelah kiri dekat atas bukit. Dari jauh saya nampak ada satu susuk tubuh berdiri dekat depan kubu tu. Semakin dekat dengan kubu tersebut, semakin jelas apa yang saya nampak. Akhirnya kami berdua serentak membisu. Yang kami nampak adalah seorang askar Jepun sedang berdiri tegak. Dia berpakaian lengkap macam askar dekat zaman Jepun dulu. Saya pasti tu bukan manusia. Rupa hantu tu tak adalah menakutkan, tapi wajah dia pucat, putih dan bermata sepet. Badan dia tegap. Dia pakai baju hijau dan seluar askar. Topi ada lambang bulat merah dekat tengah. Hantu Jepun tu dia berdiri tegak menghadap jalan dalam keadaan nak tahan kereta kami. Jadi saya perasan ada satu beg besar dekat kaki hantu tersebut. Kami berdua masih membisu dan saya tengok jam tepat pukul 7.20
memang waktu maghrib. Selepas je Fatih drive melepasi hantu Jepun tu, saya terus cepat buku surah Yasin yang memang ada dalam kereta. Hati macam tergerak nak tengok cermin side mirror sebab nak make sure betul ke apa yang saya tengok tadi. Tapi tak beranilah pula. Saya pun tengok ke arah Fatin. Dia masih diam, membisu dengan wajah yang sedang ketakutan. Saya tak adalah tanya nampak tak benda kat kubur tadi, sebab saya rasa Fatin pun nampak. Selang 5 minit selepas melepasi kubur yang terakhir, 3 orang member yang tidur dekat seat belakang semua terjaga serentak. Salah seorang daripada diorang perasan saya peluk surah Yasin, dan Fatin diam membisu drive dalam keadaan ketakutan. Bertubi-tubi soalan yang keluar daripada mulut diorang, nak tahu apa yang berlaku. Kebetulan Fatin masa tu datang bulan ataupun period. Kawan yang seorang kat belakang ni dah menangis-nangis. Hai, lebih betul lah dia ni orang lain yang nampak, orang lain yang menangis. Mungkin dia ni lemah semangat. Kami berhentilah dekat salah sebuah pam minyak dekat kota tinggi untuk cool down. Jadi pun saya tanyalah kepada Fatin. Rupanya betul lah, dia pun nampak apa yang saya nampak dekat kubur Jepun tu. 3 orang yang kat belakang tu dah tak keruan. Saya dan Fatin masih lagi tak banyak bercakap, masih terkejut dengan apa yang berlaku. Akhirnya rakan saya yang menangis tadi buat keputusan nak terus jumpa seorang ustazah yang dia kenal, memandangkan kami semua ni macam dah hilang semangat ataupun dah hilang arah. Perjalanan nak ke rumah ustazah ni rasa sangatlah jauh, dengan sesatnya lagi, dengan yang menangisnya lagi. Akhir dia kami sampai dekat rumah ustazah tersebut. Waktu tu lebih kurang pukul 9 malam. Time kami sampai, kebetulan ustazah ni baru je habis berubat seorang pesakit dia. Kira kami ni bernasib baik lah, sebab dah tak payah tunggu lama. Jadi tanpa tunggu lama, ustazah terus panggil Fatin dan kawan saya yang menangis tu duduk dekat depan dia, sambil beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan mata yang dipejamkan. Selang beberapa minit kemudian, beliau berhenti baca. Saya dan kawan yang lain saling berpandangan untuk menantikan apa yang ingin dikatakan oleh ustazah tersebut. Benda ni betul-betul dekat dengan korang semua ni, kata ustazah. Katanya lagi, benda yang ikut kami tu sebenarnya ada 2. Dia orang marahkan kami sebab kami tak berhentikan kereta pada waktu tu. Saya yang dengar ustazah tu cakap ada 2 yang ikut, terus tanya balik macam mana rupa makhluk yang ikut kami tu. Yalah, yang saya dan Fatin nampak cuma seorang je. Mana ada 2, kata ustazah. Seorang berbadan tegak, besar dan tinggi, muka putih dan bengis, mata dia sepet dan dia pakai pakaian askar. Seorang lagi berbadan gempal, rendah, berdiri bersebelahan dengan yang tadi. Berderau darah saya bila apa yang ustazah tu nampak sama dengan apa yang saya dan Fatin nampak. Kata ustazah lagi, hantu Jepun yang muka bengis ni sangat jahat dan berniat untuk terbalikkan kereta kami sebab kami tak berhentikan kenderaan dan tak endahkan dia. Tapi hantu yang satu lagi tu tak benarkan. Gila kau, mana ada orang nak tumpangkan hantu. Mana ada orang nak tumpangkan hantu Jepun naik. Mengucap panjang aku lepas dengar ustazah cakap hantu tu nak terbalikkan kereta yang kami naik. Sebenarnya memang aku dah tahu kawasan tu banyak kali berlaku kemalangan. Alhamdulillah umur kami masih panjang. Ustazah pun memberikan kami semua air yang telah dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia pesan kami tak dibenarkan keluar waktu malam dan perlu balik sebelum waktu maghrib, dan jangan pakai baju hitam lagi untuk tempoh seminggu. Kebetulan memang kami semua pakai baju hitam pada waktu kejadian tu. Biasalah, makhluk jahat ni sukakan benda gelap, senang nak merasuk dalam badan.
keesokan hari dia, rakan saya yang menangis-nangis dalam kereta tu tak kerja. Saya, Fatin dan 2 orang yang lain bekerja macam biasa. Tapi semua macam ayam berak kapur lah kat dalam office. Senyap, termenung dan masing-masing muka pucat. Saya ni suka melukis, jadi tak semena-mena tangan saya rasa macam nak melukis hantu Jepun yang saya nampak semalam. Memang masih jelas dekat kepala saya apa yang berlaku. Setelah siap lakaran hantu tu, saya akan tunjuk dekat Fatin. Kemain dia marah saya, kenapa lukis lagi benda tu. Ada jugalah saya untuk Fatin terlepas jumpa Ustazah. Hari tu ada apa-apa perubahan tak? Katanya setiap malam macam ada benda luar tingkap cakar-cakar, tapi makin lama gangguan makin berkurang. Sekian kisah saya berkenaan hantu Jepun di Kubu Jepun. Terima kasih kerana sudi membaca dan mendengar kisah saya. Okey, itulah kisah kita pada malam ini. Kisah tentang pengalaman jumpa hantu Jepun dekat kubu lama. Hantu pun marah kalau tak bagi tumpang. Dahsyat hantu sekarang ni kan. Siap bawa beg letak dekat kaki, tunggu kat tepi jalan. Nak tumpang, tak bagi tumpang marah. Macam-macam lah hantu zaman sekarang ni. Mengada-ngada pula. Maklumlah zaman dah canggih kan, dah ada Grab apa semua. Hantu pun dah malas nak terbang, baik naik kereta ajalah. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Kalau tak seram saya minta maaf, tapi kisah ini menarik bagi saya dan saya pilih kisah ini untuk dipersembahkan kepada anda. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah saya pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada yang dah subscribe selama ini. Terima kasih di atas sokongan anda. Semoga Allah memberkati hidup anda, InsyaAllah. Amin. Jumpa anda on the next video. Assalam.